Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi bagi tajuk Project Brief. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat menyaring maklumat dalam Project Brief, mengaplikasikan Project Brief dalam bentuk jadual dan lakaran, membina mockup atau model berdasarkan Project Brief dan akhir sekali menilai hasil mockup atau model. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita imbas kembali. Pada minggu lepas, kita dah belajar macam mana kita nak membina borang Project Brief. Okey. Dalam tugasan lepas tu, saya ada bagi satu situasi atau satu tugasan, bunyi dia seperti yang tertera dekat skrin ini, yang mana anda telah didatangi oleh seorang pelanggan yang mahukan anda mereka bentuk 500 buah botol syampu untuk kegunaan syarikat perusahaan kecantikan beliau. Anda dikehendaki reka bentuk botol syampu tersebut yang mana ianya mesti bercirikan flora kerana bahan yang digunakan untuk membuat syampu tersebut adalah hasil daripada campuran bahan semula jadi yang sesuai digunakan oleh golongan remaja. Anda diberi masa 60 hari sebelum produk beliau dilancarkan. Okey, di sini anda dikehendaki melengkapkan borang Project Brief untuk pelanggan ini. Okey, daripada tugasan yang saya bagi minggu lepas, macam-macam respon yang saya dapat. Terima kasih. Okey, ini contoh cadangan jawapan bagi tugasan sebelum ini. Yang mana tajuk projek ini sepatutnya reka bentuk pembungkusan ataupun reka bentuk botol syampu. Okey, apakah jenis produk yang ingin dihasilkan? Okey, mereka bentuk botol syampu rambut. Okey, ini perbincangan antara pengurus projek dengan pelanggan tadi. Okey, daripada situasi itu juga kita dapat tahu apakah kegunaan produk ini dan di manakah produk ini digunakan. So, jawapan daripada situasi tersebut, botol syampu ini akan digunakan untuk diisi cecair syampu oleh pengusaha syampu dan akan digunakan oleh pengguna untuk mencuci rambut. Okey, dari aspek persembahan, bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan atau digunakan? Okey, kat sini saya dapat macam-macam jenis respon. Okey, ada yang dipersembahkan dengan menggunakan konsep alam semula jadi. Okey, rupa botol tersebut diambil daripada elemen reka bentuk daun. Yang ketiga, menggunakan elemen reka bentuk warna sejuk. Contohnya warna hijau bagi menampakkan kesegaran produk. Yang keempat, tekstur permukaan botol tersebut perlulah sedikit kasar dan tidak licin agar ia memudahkan pengguna memegang botol tersebut dalam keadaan basah. Okey, dari aspek tujuan pasaran. Okey. Siapakah yang akan menggunakan produk ini? Okey, semua remaja yang mementingkan penjagaan rambut yang menggunakan produk ini. Pesaing adalah terdiri daripada pengeluar syampu berjenama tempatan. Dan respon yang ketiga, botol syampu ini akan digunakan oleh pengguna yang mementingkan penjagaan rambut terutamanya di bandar-bandar besar. Okey, berapakah jumlah produk yang perlu diperlukan? Okey, berdasarkan situasi itu sebelum ini, jumlah produk dia adalah sebanyak 500 unit. Dari aspek kriteria style atau gaya. Okey, style atau gaya yang dicadangkan adalah berkonsepkan flora dan contemporary. Dari aspek kualiti produk pula,
Produk perlu bertahan sekurang-kurangnya dalam 1 tahun. Bermakna ianya dalam kategori sederhana dari segi aspek pembuatannya. Botol shampoo mestilah untuk isi padu 100 ml dan bersaiz tidak lebih daripada 4 inci dan 10 inci ukuran dia. Okey, bagi aspek kos pula, berapakah kos yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produk? Okey, berapakah keuntungan yang diperlukan dan anggaran kos keseluruhan projek. Hasil daripada perbincangan dengan pelanggan, maka kita dapat kenal pasti kos untuk setiap unit adalah RM5, manakala keuntungan yang dicadangkan adalah 100% daripada RM5 tadi. And then daripada situ, kos keseluruhan projek untuk setiap 500 unit adalah sebanyak RM5,000. Okey. Jangka masa projek. Bilakah projek ni perlu disiapkan? Okey, dalam masa 60 hari. Adakah sebarang produk sampingan yang perlu disiapkan? Okey, tiada produk sampingan yang perlu disiapkan oleh pelanggan. Secara keseluruhannya, ini adalah contoh penyelesaian bagi pembinaan borang projek brief yang berdasarkan kepada permasalahan minggu lepas. Okey, seterusnya daripada borang projek brief yang kita dapat tadi, hasil daripada perbincangan antara pengurus projek dan pelanggan, maka kita pergi ke proses seterusnya, iaitu proses saringan maklumat. Okey, dalam proses ini, apa maklumat yang kita dapat melalui pelanggan dalam borang projek brief, kita saringkan maklumat tersebut and then kita ringkaskan dalam bentuk jadual seperti di bawah. Okey, contoh dia kriteria, bahagian kriteria macam biasa, and then catatan ni kita ringkaskan je lah. Okey, contoh dari segi projek, tajuk projek still lagi fashion, sama. Produk projek, beg tangan, fungsi projek, menyimpan barang-barang keperluan yang penting untuk majlis istimewa, persembahan, konsep alam semula jadi, tujuan pasaran untuk remaja perempuan yang berumur antara 13 hingga 19 tahun dan tinggal di bandar, kuantiti 1000 unit, style gaya moden dan futuristik, kualiti produk sederhana, kos RM30 setiap unit, keuntungan 100%, kos keseluruhan 1000 unit, iaitu RM30,000 untuk keseluruhan. Jangka masa projek adalah 45 hari. So, ini saringan. Okay? Ini ringkasan daripada borang projek brief tadi. Okay, setelah saringan dibuat, maka kita boleh mengaplikasikan projek brief dalam bentuk jadual dan lakaran. Okey, ini kita kena buat jadual, maklumat daripada projek brief kita masukkan dekat sini. Okey. Bahagian kriteria masih lagi sama, kita ada tajuk, kita ada produk projek. Okey, dalam bahagian produk projek, dalam bahagian kriteria pertimbangan ni ada soalan-soalan yang perlu diperjelaskan oleh pelanggan. And then kita ada kriteria gambaran keseluruhan projek. Okey, siapa yang menggunakan projek ini, tujuan projek ini, adakah produk ini diperlukan pelanggan, bagaimana cara produk ini dipersembahkan. Okey, seterusnya macam biasa kita mesti lagi ada reka bentuk produk. Cuma kat sini kita ada beberapa tambahan. Okey. Cuma tambahan kat sini apa perancangan pengurusan projek. Yang ini apakah langkah-langkah pengurusan projek. Okey, macam mana anda selaku pengurus projek hendak melaksanakan projek ini. Okey, yang pertama kita kena sediakan jadual organisasi pasukan projek. Sebelum ni kita dah belajar.
And then kita kena sediakan jadual perancangan projek. Kita kena sediakan jadual kerja perincian tugasan pasukan projek. And last sekali, kena sediakan anggaran kos projek. Okey, kriteria yang kedua yang perlu ditambah dekat sini adalah analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. Okey, di sini pengurus projek perlu membuat perbandingan dari segi fungsi, persembahan, tujuan, pasaran, kuantiti dan jangka masa yang mana berdasarkan kepada produk yang terdapat di pasaran. Apabila kita buat kajian, pastikan kita ada jadual pembandingan. Ini contoh jadual pembandingan. Dua produk yang berada di pasaran. Okey. Seterusnya, selepas kita buat jadual pembandingan, okey, kita kena kenal pasti adakah produk tersebut yang kita akan buat tu nanti akan mendapat permintaan di pasaran. Okey. Okey, setelah itu baru kita pergi kepada proses lakaran idea. Dalam lakaran idea, pengurus projek akan menyediakan cadangan idea reka bentuk dalam bentuk lakaran 2D atau lakaran 3D. Idea akhir yang telah dipersetujui perlu didimensikan untuk tujuan membuat mock-up atau model. Dalam lakaran, macam biasa, kita perlu nyatakan prinsip dan elemen reka bentuk. So, ini contoh lakaran yang cikgu telah siapkan. Hasil daripada lakaran ini, kita akan membuat persetujuan dengan pelanggan, sama ada pelanggan berminat dengan lakaran kita ataupun tidak. Okey. Setelah lakaran dipersetujui, maka kita boleh pergi ke proses seterusnya, iaitu membina mock-up atau model. Okey, jenis, bahan dan skala mock-up atau model adalah bebas bergantung kepada kesesuaian proses pembinaan dia. Sebelum ni kita dah belajar macam mana kita nak membina model. Okey, ingat kembali. So daripada situ pelajar boleh cuba macam mana nak membuat mock-up atau model berdasarkan kepada situasi yang saya dah bagi tadi, yang botol shampoo tu. Okey, mock-up atau model akan dibina setelah selesai membuat saringan, borang projek brief dan setelah mendapat persetujuan cadangan idea akhir reka bentuk dari kedua-dua pihak, iaitu pelanggan dan pasukan projek. Proses membina mock-up atau model memerlukan bahan-bahan dan teknik pembinaan yang sesuai mengikut jenis model atau mock-up. Teknik pembinaan dan pemilihan bahan yang tepat amat penting untuk memastikan mock-up atau model dapat melepasi sebarang proses pengujian seperti ujian beban, graviti, kestabilan dan kekuatan teknik pembinaan. Okey, ini contoh proses pembinaan mock-up sebelum model sebenar dibina. Mock-up ini dibina untuk memberi gambaran awal reka bentuk produk dalam bentuk 3 dimensi. Bahan pembinaannya adalah bebas mengikut kesesuaian pembinaan mock-up. Okey, untuk model kita ada dua jenis, iaitu model separa berfungsi dan model berfungsi sepenuhnya. Model separa berfungsi lazimnya dihasilkan secara berskala atau berskala sebenar. Bahan dan teknik pembinaannya mengikut kesesuaian lazimnya mempunyai sebahagian komponen sebenar yang berfungsi. Yang ini sebahagian sahaja yang berfungsi. Manakala model berfungsi sepenuhnya dibina menyerupai produk
yang sebenar. Okey, lazimnya berfungsi mengikut tujuan asal. Ini sepenuhnya berfungsi. Seterusnya kita selepas mockup dihasilkan, kita akan membuat penilaian terhadap mockup atau model. Penilaian mockup atau model merupakan proses terakhir untuk mengukur tahap keberkesanan sebuah produk. Tahap keberkesanan produk diukur berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertamanya mematuhi kriteria project brief. Yang kedua, mematuhi kehendak pelanggan. Ketepatan spesifikasi reka bentuk, lazimnya terdapat dua kaedah yang biasa digunakan untuk menguji ketepatan spesifikasi reka bentuk. Yang pertama menggunakan pengujian lapangan dan yang kedua menggunakan pengujian makmal. Sebelum melaksanakan pengujian parameter, perlu ditetapkan terlebih dahulu. Parameter di sini bermaksud sesuatu ukuran yang ingin dijadikan piawaian. Contohnya, masa yang diukur, ketinggian yang diukur atau berat yang diukur. Faktor psikologi kadang-kala dijadikan ukuran. Contohnya seperti pemilihan warna, pemilihan reka bentuk atau cara penggunaan sesebuah produk. Okey, berikut adalah contoh laporan penilaian mockup atau model. Okey, ujian kat sini kita adakan ujian kekuatan cantuman untuk beg tangan tadi. Dan yang kedua kita adakan ujian kestabilan. Daripada ujian ini, parameter yang digunakan adalah beban. Beratnya 100 gram diletakkan pada bahagian atas mockup. Masa beban ini diletakkan, bahagian atas mockup adalah selama 1 minit. Hasil daripada keputusan ini, mockup dapat bertahan tanpa rosak selama 1 minit. Beban diletakkan di bahagian atasnya. Okey, daripada keputusan ini, maka ujian tersebut kita boleh pilih antara lulus ataupun tidak lulus. Ujian kestabilan. Contoh parameter yang digunakan adalah sudut permukaan untuk meletakkan mockup. Mockup diletakkan pada kedudukan sudut 45 darjah selama 1 minit. Hasil daripada ujian ini, ujian kestabilan ini, mockup tidak jatuh dan kukuh berada di atas permukaan 45 darjah. Okey, daripada sini hasil keputusan, maka produk tersebut lulus. Okey, kalau keputusan dia tidak mencapai standard yang dikehendaki, maka kita tanda pada bahagian yang tidak lulus ni lah. Tada! Okey, untuk tugasan pada hari ini, situasi dia sama dengan sebelum ini. Anda dikehendaki mengemaskinikan bodang project brief, analisis reka bentuk produk dan lakaran idea untuk pelanggan ini. Sekian, terima kasih.